Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam 2030 bersama saya Dr. Jeniri Amir yang memaparkan pelbagai isu semasa menyangkut soal politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan sebagainya. Dan kita menjemput biasanya tokoh-tokoh terbilang dalam pelbagai bidang berkenaan. Dan satu isu yang menarik ialah tentang pilihan raya negeri Sarawak ketika kita berdepan dengan COVID-19. Pelbagai persoalan bangkit dalam pemikiran. Bilakah PRN Sarawak diadakan? Wajarkah PRN Sarawak diadakan ketika COVID mengancam negara kita? Kalau diadakan, apakah strategi dan langkah-langkah terbaik untuk tangani isu berkenaan ketika kita mengadakan pilihan raya? Jadi untuk membicarakan isu dan persoalan ini bersama-sama kita ialah tidak lain tidak bukan orang yang saya fikir paling layak, paling berpengalaman dalam bidang politik, telah berkecimpung sebagai ahli parlimen sekitar 30 tahun. Kini menjadi ahli parlimen Sentubong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, juga ahli MKT PBB dan mantan Timbalan Speaker Dewan Rakyat. Jadi selamat datang Datuk Seri. Terima kasih. Jadi pelbagai pihak termasuk pembangkang dan juga pengusi SPR mengatakan bahawa tidak sesuai untuk mengadakan pilihan raya ketika ini disebabkan oleh ancaman pandemik 19. Apa komen Datuk Seri tentang perkara ini? Terima kasih. Saya juga banyak membaca komen-komen khususnya di media sosial. Saya ni bukanlah pemain dalam media sosial sangat. Tak terlibat sangat dalam Facebook, tak ada Twitter tak ada. Saya hanya menggunakan WhatsApp, tapi ramai grup. Saya terlibat dengan hampir 10 grup yang merangkumi jumlah tak kurang daripada 200 satu grup. Jadi dalam keadaan sekian banyaklah idea-idea begini dibangkitkan oleh pihak yang tertentu ataupun yang keluar daripada Facebook ataupun Twitter, dia masuk ke dalam Facebook. Jadi di komen mereka sama sendiri. Dan perkara ini memang masih banyak dibincangkan sekarang, khususnya soalan pilihan raya dalam konteks pilihan raya yang berlaku di Sabah. Jadi kalau kita lihat apa yang berlaku di negara ini pada sebelum pilihan raya negeri Sabah, ialah bahawa nampaknya negara Malaysia telah berjaya untuk menangani masalah COVID. Dan bahkan kita disebut sebagai sebuah negara yang terbaik di antara yang 5 buah negara yang terbaik di dunia untuk mengatasi masalah COVID dalam dua sudut. Yang pertama, mengatasi masalah COVID itu sendiri menggunakan PKP kita dan bermacam-macam SOP yang kita perkenalkan, dan juga menangani masalah ekonomi dalam masa yang sama. Jadi kalau kita melihat mekanisme yang diwujudkan oleh kerajaan pusat yang juga direplicate oleh kerajaan-kerajaan negeri menangani masalah COVID ini, nampaknya kita berjaya pada ketika itu. Tapi apabila berlakunya pembubaran Dewan Undangan Negeri Sabah dan pilihan raya diadakan, oleh kerana perlembagaan telah menentukan bahawa apabila Dewan itu dibubar, pilihan raya mesti diadakan dalam masa 60 hari. Jadi akhirnya ini satu sejarah sudah. Pilihan raya diadakan di Sabah. Saya sendiri pun ada pergi ke Sabah pada masa itu. Saya pergi pada 22 bulan, hampir 26 sehingga 26 bulan. Tapi alhamdulillah saya tak pergi ke tempat yang very sensitif. Tidak ada apa-apa dan melalui proses swab, test dan sebagainya. Dan menjaga SOP, social distancing, pakai mask, semua ikutlah garis panduan yang telah kerajaan buat. Tetapi dalam masa yang sama, saya juga melihat kempen pilihan raya ahli politik ahli politik, pihak-pihak campaigners dalam pilihan raya tersebut
mereka amat dinamik dia tinggi, enthusiasm dia tinggi, dan keseronokan untuk berkempen tu begitu tinggi sekali. Saya melihat sendiri. Jadi itulah kenapa mereka kadang-kadang terlupa SOP ni. SOP yang telah diputuskan oleh pihak kerajaan pusat untuk dilaksanakan di Sabah tu telah tidak terlaksana dengan rapi. Jadi tidak diikut dengan rapi oleh kerana tindakan-tindakan campaigners politik tu berlaku. Jadi akhirnya selepas pilihan raya itu baru kita melihat kesannya bahawa the third wave COVID itu berlaku di Malaysia. Dia bukan berlaku di Sabah saja. Dia berlaku di seluruh negara. Alhamdulillah Sarawak nampaknya berkurangan. Walaupun kita dekat dengan dengan Sabah. Tetapi orang kita jarang pergi ke Sabah Jadi rakyat begitu marah menuduh bahawa punca daripada peningkatan daripada kes COVID ini adalah kerana pilihan raya di Sabah ini. Jadi dalam keadaan begini, wajarkah pilihan raya diadakan di Sarawak ini? Dan malah ada pemimpin politik di Sarawak mengatakan apabila pengurusi SPR mengatakan tak sesuai mengadakan pilihan raya, dan beliau mengatakan bahawa SPR tidak ada hak untuk menetapkan dari segi tarikh. Jadi sebenarnya dari segi perlembagaan apa hak SPR? Ini satu perkara yang berbeza ya. Kalau kita lihat apa yang berlaku di Sabah itu adalah atas sebab percaturan politik di Sabah, dan mereka nak begitu rupa hendak mengambil alih tampuk kerajaan hingganya kerajaan tidak boleh bertahan, dan soalannya oleh kerana Ketua Menteri pada ketika itu tidak nak menyerah macam mana yang berlaku di pusat, berlakunya penyerahan Mahathir berhenti dan diganti oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Ini tidak berlaku di Sabah. Hingganya Ketua Menteri memohon kepada Yang di-Pertuan Negeri untuk membubarkan Dewan. Ini terbubar. Ini berlainan daripada berlaku di Sarawak. Sarawak ni, Dewan dia akan berakhir pertengahan tahun hadapan. Sama ada Ketua Menteri mahu ataupun tak mahu, sama ada TYT mahu ataupun tak mahu, dia akan terbubar sendiri. Apabila cukup masanya nanti, dia akan terbubar sendiri. Jadi makna kita, it is beyond our control. Baik, Datuk Seri, kita kupas dengan lebih lanjut selepas rehat. Baik. Baik, kembali bersama Datuk Seri Dr. Wan Junaidi untuk memperkatakan lebih lanjut tentang PRN dalam konteks COVID-19. Jadi PRN ini nampaknya sesuatu yang tidak dapat dielakkan di Sarawak. Jadi dalam konteks Sarawak, kita tidak dapat mengelakkan. Oleh kerana telah ditetapkan bahawa 5 tahun selepas persidangan Dewan dahulu, pertama kali apabila selepas pilihan raya dahulu, dan Dewan bersidang, 5 tahun daripada tarikh itu, Dewan mesti dibubarkan. Jadi kalau tidak dibubar pun, kalau tidak pun Ketua Menteri berjumpa dengan Tuan Yang Terutama memohon untuk dibubar, dia akan terbubar sendiri. Maknanya kita tidak ada pilihan untuk mengadakan pilihan raya. Kalau situasi ini berterusan dengan sendirinya, sama ada nak milih masa yang tertentu, kita ada banyak masalah juga di negara kita, khusus di negeri Sarawak. Kita kena observe Tahun Baru Cina, kena observe Gawai Dayak pada pertengahan tahun. Jadi pemilihan tarikh itu bukan sebab kebijaksanaan Ketua Menteri dan TYT saja. Ialah dikondisionkan oleh situasi itu sendiri. Kalau di Semenanjung dia tak ada sangat celebrate besar-besaran mana celebration ni. Tapi di Sarawak oleh kerana perpaduan di Sarawak ni kita tidak membezakan bangsa Melayu, Cina, India dan orang Iban Dayak yang celebrate festival-festival asingan ni, kita celebrate bersama. Ya. Jadi itulah memilihkan tarikh-tarikh yang tertentu supaya tidak clash dengan tarikh ini. Jadi itulah pemilihan tarikh itu membuatnya macam Ketua Menteri kena buat pilihan. Dalam konteks dia tak boleh menunggu. Kalau dia tunggu terbubar sendiri, takut nanti terkena pilihan raya pula hari Gawai Dayak. Apa jadi? Jadi dalam keadaan demikian, Ketua Menteri kena buat keputusan
untuk berbincang dengan TYT supaya Dewan itu dibubar untuk menentukan tarikh-tarikh yang tertentu yang boleh dipilih oleh pihak SPR. Sebab apabila Dewan terbubar, baru SPR berhak menentukan tarikh. Tidak sebelum itu. Sebelum itu, itulah prerogatif Ketua Menteri dan TYT, bukan SPR. Bukan SPR untuk SPR menentukan. menentukan kepada kita bila boleh, bila tak boleh. Jadi dalam konteks perlembagaan, bagaimana kita letakkan PRN ini sebenarnya? Jadi PRN ini memang di atas budi bicara Ketua Menteri dan TYT untuk menentukan pembubaran Dewan. Selepas Dewan terbubar, baru SPR boleh menentukan tarikh yang sebenar. Tarikh yang sebenar untuk diadakan dalam masa 60 hari itu. Jadi itu saja yang SPR buat. Tapi yang lain tu, kalau contohnya diadakan pembubaran bila-bila masa yang dipikir sesuai untuk Ketua Menteri memohon kepada TYT dan TYT menggunakan budi bicaranya untuk membubarkan Dewan, dengan sendirinya Dewan itu dibubar pada tarikh yang TYT setujukan, dan 60 hari selepas itu diadakan pilihan. Itu baru tarikh yang SPR boleh tu. Tapi kalau SPR nak conduct, baru dia ambil kira soalan COVID, soalan penyakit dan sebagainya. Bahkan SOP-SOP yang ketat boleh dilaksanakan. Ini dalam bidang kuasa SPR. Dia boleh bagi tahu orang, jangan kempen, jangan pasang bendera, jangan pasang ini, jangan pasang itu. Dia boleh buat semua ni. Tak ada rapat umum, tak ada perjumpaan. Dia boleh buat SOP-SOP yang... Tapi dalam konteks ini, Datuk Seri, ada tentangan yang begitu kuat khususnya daripada pembangkang. Apa agaknya yang berada dalam pemikiran pembangkang sehingga mereka menentang untuk diadakan pilihan raya waktu ini? Saya tidak melihat macam mana pembangkang boleh memikirkan pilihan raya boleh ditangguh. Melainkan kita ada berlaku macam tahun 1969. Dia adakan emergency. Selepas peristiwa 13 Mei. 13 Mei ataupun apa yang berlaku pada tahun 76-77. Masa tu di Kelantan. Diwujudkan satu emergency, declare emergency di Kelantan, dan perkara itu boleh diubahkan tarikhnya. Kerana pada ketika itu perlembagaan digantungkan. Apabila perlembagaan tergantung, makna tarikh 5 tahun itu tidak lagi applicable pada kita. Jadi maknanya tarikh itu tidak berjalan. Jadi kalau ini berlaku, baru kita boleh tidak mengadakan pilihan raya. Datuk Seri bercakap tentang darurat. Ya. Dan ada ura-ura untuk mengisytiharkan darurat. Dan Datuk Seri sendiri, saya baca beberapa hari lalu, tak bersetuju darurat. Maksudnya pilihan raya tak dapat diadakan di Sarawak. Kalau darurat ini dia boleh diisytiharkan beberapa label. Kalau lihat dalam perlembagaan, artikel 150, dia memberi syarat tertentu. Syarat keselamatan, syarat that one of life of economic life of Malaysian, dalam ataupun public order, ketenteraman awam. Jadi 3 perkara ini saja, keselamatan, economic life dan ketenteraman awam. 3 perkara ini saja situasi yang boleh memohon kepada Tuanku Agong untuk minta Dewan dibubarkan. Tapi kalau dipikirkan situasi ini boleh diistilahkan ataupun sebab tidak ada pengistilahan apa maknanya keselamatan ini, apa makna dia affecting the public life ataupun the public order, secara mana, serius mana dia boleh diistilahkan, boleh dimasukkan ke dalam artikel 150. Kerana tidak berlaku apa yang berlaku di di Kuala Lumpur pada tahun 1963, Tetapi ketika 69 dahulu. Ketika itu pilihan raya Sarawak ditangguhkan, bukan? Kalau itu berlaku, dengan sendiri perlembagaan Malaysia akan tergantung, dengan sendirinya perlembagaan Sarawak juga akan tergantung. Baik, Datuk Seri, kita bersuarakan kembali selepas ini. Baik, tadi Datuk Seri pada peringkat awal tadi ada menyentuh tentang PRN Sabah yang dikatakan oleh banyak pihak sebagai punca utama mengapa berlakunya peningkatan dari segi jumlah kes COVID-19. Apa agaknya
pengajaran ataupun iktibar yang dapat kita petik daripada apa yang berlaku di Sabah itu? Pada saya dia ada dua sebab ya. Sebab yang pertama ialah pilihan raya itu sendiri kita adakan. Ya. Sebab gerak kerja orang yang terlibat dengan pilihan raya ni memang dia ada ceramah, ada perhimpunan, ada bermacam-macam lagi, dia kempen daripada rumah ke rumah dan sebagainya. Jadi pada ketika itu memang dah ada COVID berlaku di Sabah. Jadi daripada seorang dia pindah ke seorang dan menjangkit ke seorang lagi, dia boleh berlaku dalam keadaan dan situasi yang sedemikian. Itu yang pertama. Yang kedua ialah oleh kerana SOP itu mungkin tak dilihat dengan begitu rapi. Kalau SOP dilaksana dengan begitu rapi, saya cukup yakin dia boleh dilaksanakan dan tidak akan menjadi begitu serius. Kalau kita lihat ada pernah pilihan raya di Singapura pada bulan Julai dan pilihan raya juga di New Zealand yang baru lalu. Jadi di Korea Selatan juga. Korea Selatan juga mengadakan pilihan raya dan oleh kerana pilihan raya itu diatur begitu rupa menggunakan SOP yang tertentu dilaksanakan oleh pihak kerajaan, maka tidak berlaku COVID punya wave di New Zealand, tidak berlaku di Korea dan ada sedikit saja peningkatan di Singapura dilihatkan tetapi tidak memberi kesan yang begitu besar. Tapi dengan syarat rakyat mesti patuh kepada apa arahan oleh pihak kerajaan. Jadi dalam situasi ini saya cukup yakin kalau kita memang tak ada pilihan. Kita nak buat pilihan raya oleh kerana tidak ada situasi membolehkan kita mengadakan emergency contohnya. Itu dalam satu orang kata situasi yang tidak dapat dielakkan, diisytiharkan. Maksudnya mau tidak mau perlu diadakan. Mau tak mau diadakan, diisytiharkan emergency. Kalau ini diisytiharkan, kita kena kalau tidak diadakan, kita kena adakan pilihan raya. Kalau tidak diisytihar, memang kita kena ada pilihan raya. Jadi makna pilihan raya itu tidak dapat dielakkan oleh pihak negeri Sarawak. Kerana term of office Dewan Undangan Negeri akan berakhir. Jadi kita tak boleh. Berakhir bila agaknya ni? Saya tak tepat tarikh dia, tapi bulan Jun dia berakhir. Tetapi ingat bulan Jun tu ialah Gawai. Gawai Dayak. Gawai Dayak. Lepas sebelum tu kita ada Tahun Baru Cina. Jadi masa the window untuk mengadakan pilihan raya tu memang tak berapa banyak sangat untuk Ketua Menteri dan TYT memikirkan untuk pembubaran, untuk memberi ruang untuk bagi Datuk Seri sendiri secara peribadi, bila agaknya tempoh yang paling baik untuk mengadakan pilihan raya secara peribadi? Saya sebenarnya baru sampai daripada KL, tadi lupa nak tengok bila hari Tahun Baru Cina. Bila Tahun Baru Cina dan bila ada lain lagi Gawai tu kan. Kita ada Christmas. Bulan Disember. Lepas tu kita ada Tahun Baru Cina. Hanya satu kali pada tahun 80-an. 83 ya, diadakan pada 28 hari bulan kalau tak silap. Dan dari segi peratusan yang mengundi itu sekitar 73%. Tapi kalau dilihat daripada mungkinkah diadakan sebelum hujung tahun atau bagaimana? Sebelum hujung tahun itu saya ada membuat komen sikit. Mungkin ada terjejas juga oleh kerana keadaan cuaca monsun. Saya tadi terbang ke atas, saya tengok gelombang memang besar. Jadi maknanya mana yang masih menggunakan perahu tu tak boleh lah. Tetapi dah banyak sangat jalan kita dah. Batang Lupa dulu pun dah boleh pakai jalan dah sekarang. Bukan macam dulu. Masa saya dulu di Batang Lupa tu kena semua naik bot. Payah betul kalau gelombang besar ni. Sekarang Selok Melano dah boleh jalan dah. Mana kita boleh ada lah tu. Boleh ada. Boleh diadakan. Tetapi SOP tu mesti kena kena jaga. Daripada SOP sekarang, daripada apa yang ada ni, ada lagi agaknya pada pandangan Datuk Seri SOP lain yang perlu kita laksanakan untuk berdepan dengan pilihan raya ni? Dia banyak. Sebab kuasa SPR apabila Dewan sudah dibubar, kuasa SPR untuk mengaturkan peraturan adalah amat luas. Maknanya dia boleh larang orang daripada kempen sama sekali.
Hanya sama ada kita dah bersedia untuk mengundi secara elektronik, itu saya tak tahu. Tahap persediaan pihak SPR. Tetapi SPR daripada dulu, saya tahu daripada tahun 2019, sudah membuat pemikiran dan persediaan ke arah itu. Tapi belum lagi mungkin sampai ke tahap itu. Tapi kalau tidak pun, kita boleh mengelakkan daripada kempen, elakkan daripada pergi ke rumah, daripada ke rumah sebagaimana yang kita buat. Jadi apa cara kempen yang terbaik dalam suasana kita berdepan dengan COVID ini? Kalau kita lihat di England dan negara-negara yang maju, masa kempen ni tak ada pun orang kempen menerusi TV saja. Dia beli the time dalam TV, mungkin dia beli time dengan TVS, banyak-banyak sikit time. Jadi TVS buka kepada semua. Tetapi harus adil juga kepada pembangkang. Jadi boleh adakan, boleh adakan, asalkan bayar. Ya. Asalkan bayar. Kalau mana-mana YB yang nak appear dalam TV itu, dia kena bayar lah. Ikut apa scale yang TBS charge pada tiap-tiap orang. Atau jadi bukan saja TBS tapi juga RTM dan sebagainya. RTM, TV3, TV6, TV7, semua boleh lah. Ya. Jadi dengan kemampuan individu, tetapi mesti kena regulate. Kita tak ada. Ya. Belum ada regulation baru hubung dengan perkara ini. Kena, dan daripada sudut perbelanjaannya pun kita belum ada undang-undang sudut perbelanjaan sebenar menghadkan perbelanjaan di sudut ini. Jadi itulah dulu Barisan Nasional nak perkenalkan political fund ni, tapi dibantah oleh pihak DAP pada ketika itu sebenarnya. Kenapa saya pun tak tahu. Jadi akhirnya undang-undang itu tak dibawa. Tapi keadaan sekarang patut kita tak payah kempen lagi. Gunakan TV, gunakan media, gunakan semua benda-benda ni saja boleh digunakan. Baik, apa agak sistem ataupun kaedah lain ataupun pengejaran lain yang dapat kita petik daripada Singapura khususnya ataupun Korea Selatan khususnya dari segi menangani COVID dan juga bagaimana mereka kendalikan pilihan raya? Pilihan raya mereka semua menggunakan visual saja. Dia menggunakan visual saja. Menggunakan visual, banyak menggunakan social media, menggunakan visual. Jadi tak ada lagi secara fizikal. Makna kita dah ada new normal. Dan new normal ini banyak diperbincangkan. Tetapi bukan saja dalam sudut kerja harian kita, bisnes kita ataupun kerja-kerjaan, tapi dalam politik pun kita kena berpindah kepada the new normal. Jadi dalam keadaan sedemikian, maknanya pilihan raya masih boleh dibuat. Jadi tiap-tiap orang mesti akur kepada SOP yang telah ditetapkan oleh pihak SPR. Itu saja. Jadi maksudnya mau tidak mau kita akan adakan pilihan raya dan para pengundi ataupun rakyat pada umumnya perlu akur kepada SOP yang bakal disediakan oleh SPR. Saya ulang sekali lagi, Sarawak tak ada pilihan. Ya. Pilihan raya tetap diadakan. Berlainan daripada Sabah. Berlainan daripada Sabah. Sabah ada pilihan. Kalau SPI meletakkan memang ada tunjukkan bahawa si Musa Aman mempunyai majoriti yang tinggi, dia tak hendak minta Dewan dibubar, diserah balik kepada Musa Aman. Sebab Musa Aman yang sebenarnya jadi Ketua Menteri awal. Baik, Datuk Seri, kita akan kupas lebih lanjut selepas rehat. Baik, bersama kita dalam 2030 ialah Datuk Seri Dr. Wan Junaidi. Dan menarik sekali perbincangan dan kupasan Datuk Wan ini kerana beliau begitu pengalaman bukan saja sebagai ahli parlimen yang hampir di sekitar 30 tahun, tapi juga mantan timbalan speaker. Jadi memang layak sesuai sekali untuk bicarakan topik kali ini. Jadi Datuk Seri, Doktor, mengapa agaknya penting untuk kita mendapatkan balik mandat daripada rakyat ini, khususnya di Sarawak ini? Yang pertamanya ialah oleh kerana perlembagaan Dewan dikehendaki oleh perlembagaan. Dikehendaki oleh perlembagaan, Dewan itu akan terbubar sendiri dan pilihan raya mesti diadakan. Jadi dalam keadaan yang sedemikian, tidak ada pilihan, siapa pun tak ada pilihan. Mesti diadakan. Hanya soal masa dia yang sesuai. Jadi saya cukup yakin daripada kebijaksanaan Ketua Menteri dan kebijaksanaan TYT boleh menentukan tarikh-tarikh yang tertentu untuk Dewan dibubarkan. Ini bukan seorang orang lain.
Bukan you, bukan I, bukan Ketua Pembangkang ataupun bukan pihak SPR yang determine. Ini kuasa Ketua Menteri dan TYT. Lepas memikirkan semua sudut, saya cukup yakin Ketua Menteri yang nampaknya macam orang berkhidmat sangat dengan rakyat dan menumpukan semua perhatian kepada rakyat akan memikir benda-benda ni semua sekali. Kalau dia fikir benda semua, dia akan menggunakan cara yang terbaik. Jadi maknanya apabila ini terbubar, sama ada dibubar oleh kerana permintaan Ketua Menteri berlandaskan timing sebab sebut tadi, mengelakkan daripada Tahun Baru Cina, mengelakkan daripada Christmas, mengelakkan daripada masa-masa yang tertentu. Jadi diadakan pilihan raya oleh pihak SPR. Baik, Ketua Menteri saya fikir beberapa hari lalu ada menyebut tentang hal ini. Bukan beliau tidak sangat nak pilihan raya itu, tapi kerana tuntutan dari segi perlembagaan dan juga kerana tempoh yang sudah hampir matang. Dan beliau juga menyebut tentang beliau akan juga mengambil kira semua faktor termasuk nasihat pakar khususnya Kementerian Kesihatan. Betul. Jadi bagaimana komen saya cukup yakin Ketua Menteri. Saya dah berpengalaman semenjak dia jadi Ketua Menteri. Ketua Menteri ini selalu engage all the relevant people untuk berbincang dalam semua perkara. Saya pertama kali dalam hidup saya daripada ahli parlimen berbincang semua perkara yang hendak Ketua Menteri buat. Critical decision. Jadi saya cukup yakin dia akan berbincang dengan semua pihak yang relevan, khususnya pihak Kementerian Kesihatan berhubung dengan perkara ini untuk pembubaran Dewan, untuk menentukan tarikh-tarikh yang tertentu dan sebagainya. Lepas itu SOP yang tertentu. Jadi dalam keadaan sedemikian, kalau Singapura boleh buat, kalau Korea boleh buat, kalau New Zealand boleh buat dalam masa COVID ni, saya cukup yakin kita juga berkemampuan. Kalau tidak ada, sebab tidak ada pilihan. Ya. Jadi yang penting ialah kepentingan, kebajikan dan juga kesihatan rakyat itu perlu diutamakan. Sementara kita juga perlu mempertimbangkan soal tuntutan dari segi perlembagaan dan demokrasi. Jadi melangkah ke hadapan, apa agaknya nasihat Datuk Seri sendiri kepada rakyat yang akan berdepan dengan pilihan raya negeri Sarawak ini? Pada saya, rakyat dengar nasihat daripada pihak Kementerian Kesihatan, dengar nasihat pihak yang bertanggungjawab, contohnya Datuk Ahmad Douglas yang telah dilantik untuk mengetuai satu jawatankuasa untuk memberi nasihat berhubung dengan keadaan keselamatan COVID di negeri Sarawak. Jadi dia bercakap ni bukan untuk dia sendiri, dia bercakap untuk semua. Jadi dia bercakap daripada nasihat-nasihat pakar, daripada Kementerian Kesihatan, doktor-doktor yang punya kepakaran. Jadi tidak ada orang pemimpin hendak mendatangkan satu malapetaka kepada rakyatnya. Jadi rakyat mesti patuh dan akur dengan arahan-arahan tersebut. Kerana kita tidak ada pilihan. Perlembagaan menentukan bila kita kena mengadakan pilihan raya. Dan kalau diadakan pilihan raya, kita kena akur dengan SOP yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Kesihatan. Dan seterusnya, bagaimana Datuk Seri sendiri melihat kemungkinan untuk pilihan raya akan datang ini? Untuk khususnya kepada parti yang memerintah sekarang. Pada saya, kita dah belajar daripada Sabah. Kalau kita tak belajar daripada apa yang berlaku di Sabah, kita akan berhadapan dengan situasi yang sama. Jadi kalau kita tidak belajar daripada apa yang berlaku di Sabah dengan mengelakkan daripada malapetaka yang sama berlaku pada kita, kita kena akur kepada itu. Jadi ini tuntutan undang-undang kita mengadakan pilihan raya dan tuntutan demokrasi itu sendiri. Dan saya tidak melihat bahawa pengisytiharan darurat jadi satu solution kepada perkara ini. Sebabnya saya bimbang soalan ekonomi ni, kalau negara kita mengisytiharkan, orang mungkin pelabur asing akan lari daripada negara kita, pelabur asing menjauhkan diri dan berbagai lagi. Jadi dalam sudut ekonominya, saya sebagai menteri yang menjaga soalan perniagaan ni sangat bimbang
perkara-perkara Baik, yang tapi setengah-setengah pihak khususnya netizen kelihatannya masih tidak faham. Mereka mengecam ahli politik sehingga ahli politik dan pemimpin politik dianggap sebagai orang yang tidak mengerti akan keadaan yang dialami oleh rakyat di bawah. Sehingga mereka mengatakan tidak harus ada pilihan raya. Jadi bagaimana Datuk Seri menangkis kritikan dan tuduhan seperti ini? kita kena komunikasi, perhubungan, penjelasan mesti dibuat dengan rapi dan diulang-ulangkan setiap hari. Jadi pihak yang berwajib dalam sudut ini mesti memberi penerangan bertubi-tubi. Kalau tidak berlaku, kerajaan tidak ada. Memahami soalan undang-undang yang perlu kita patuhi. Kalau tidak berlaku, kerajaan tidak ada. Kalau tak ada kerajaan, siapa yang menerajui kerajaan? So apa implikasinya? Apa implikasi tak ada kerajaan? Macam negara tu terbiar macam tu saja. Kita tak boleh buat macam tu. Negara lain akan melihat kita sebagai tidak hilang kepimpinan. Kalau hilang kepimpinan, semuanya akan hilang juga. Pelabur pun lari, semua lari. Jadi kita perlu akur dengan undang-undang untuk perlembagaan dan untuk demokrasi itu sendiri. Dan dalam keadaan sedemikian, kalau kita diadakan, kalau kita dah belajar daripada apa yang berlaku di Sabah, supaya kita akur dengan SOP yang ditetapkan, dan kita dah melihat bahawa Singapura boleh melaksanakannya, New Zealand boleh melaksanakannya. Baik, Datuk Seri, terima kasih. Dan Datuk Seri telah mengupas dengan panjang lebar tentang mengapa pentingnya pilihan raya negeri Sarawak diadakan walaupun kita berdepan dengan ancaman pandemik COVID-19 kerana mahu tidak mahu kerana tuntutan perlembagaan dan kerana tempoh matang untuk DUN Sarawak, maka kita perlu mengadakan mungkin tahun ini, mungkin tahun depan. Dan seperti dikatakan oleh Ketua Menteri sendiri, pelbagai faktor perlu diambil kira dan beliau begitu perhatian bukan saja tetap tentang kemungkinan yang akan berlaku tapi juga akan pertimbangkan juga soal kesihatan rakyat dan pengundi menjelang pilihan raya akan datang. Jadi sehingga berjumpa lagi minggu depan. Selamat kembali minggu depan.